Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi Allah pinjamkan kehidupan untuk kita semua. Allah masih pinjamkan nafas, Allah masih pinjamkan roh untuk kita. Yang mana dengan roh, nafas, nyawa ini dapatlah kita beramal lagi, beramal untuk memenuhkan tuntutan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita semua dijadikan? Ayat 56 surah Az-Zariyat, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia semata-mata mereka itu kena abdi kepada aku. Liya'budun, menjadi abdi kepada Allah sekaliannya. Itu tafsiran yang kita nampak daripada Al-Quran. Tapi apa tafsiran yang diberikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu atas ayat ini? Juga tafsiran yang disepakati oleh Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah atas ayat ni. Maka kata mereka, kami nampak ayat ini bukan bermakna tujuan hidup ini untuk ibadat saja, tetapi rahsia di balik liya'budun tu ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti seolah-olah Allah bagi tahu, tidak aku jadikan jin dan manusia itu adalah untuk beribadat mereka sekalian kepada aku. Tapi dua ulama kita ini, seorang sahabat, seorang wali Allah, Ibn Abbas sahabat, Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah itu sultan para wali Allah, memberi satu tafsiran yang agak berbeza atas hikmahnya ilmu mereka itu. Kata kedua-dua ini, maksud liya'budun itu bukan semata-mata liya'budun, tapi ditafsirkan oleh kedua-dua ulama ini dengan katanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu melainkan hendaklah mereka itu mengenali aku sebelum beribadat kepada aku. Kerana ibadat tanpa kenal itu bukan ibadat yang sebenar. Itijah kita, arah kita ke salat, dalam salat, arah kita beribadat itu pada siapa? Tentu pada Allah. Mana mungkin dipanggil ibadat itu jika sekiranya hala tuju itu tidak pada Allah yang dikenali. Mana mungkin kita dapat sampai ke rumah seseorang yang kita nak pi itu, kita tak kenal tuan rumah tu. Boleh masuk rumah dia? Tak kenal.
Mana mungkin dapat masuk ke rumah orang yang kita tak kenal. Maka ulama sebut ibadat ini memerlukan kenal, itu ma'rifah. Maka tugas mengenal Allah Ta'ala ini tugas kita semua. Daya mungkin kita nak cari jalan untuk kenal Allah yang kita sembah ini, supaya nyata betul, sahih sungguh-sungguh akan ibadat ini menghala ibadahnya pada Allah yang dikenali. Contohnya tuan, contoh kedua, postman ini, dululah lah tak ada postman lah kan. Dulu postman ni nak hantar surat, dia tak tahu rumah, surat takkan sampai. Alamat mungkin ada, tapi tuan rumah tak kenal. Postman tak kenal tuan rumah, ataupun alamat tak betul, tak sampailah surat tu. Maknanya ibadat yang tak kenal Allah tu tak sampai. Na'udzubillah min dzalik. Kita bimbang. Kita nak supaya ibadat ni sampai pada redha Allah. Allah mengaku, ya, engkau betul-betul ibadat dengan aku. Kita nak dengar yang tu kalau boleh daripada Allah. Kita nak dengar yang tu, ya Allah, kami nak dengar kalau boleh kau terima dah amal kami ini. Tapi ketahuilah sahabat-sahabat kalian, terima amal, ditolak amal ni rahsia Allah. Allah terima ke Allah tolak ke tu rahsia. Maka bila ia rahsia, jom pakat berhati-hati dan berjaga-jaga supaya tak ditolak akan ibadat dan amal itu. Kena ada apa tuan-tuan? Kena ada dua benda. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Aisa rahimahullah, guru Syekh Yusuf Hasani hafizahullah, meminjam kata-kata daripada Syekh Abu Hasan Syazuli rahimahullah, juga kata-kata juga daripada Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Sesiapa yang ingin pergi kepada Allah, siapa yang ingin dirinya dibawa terbang laju pada redha Allah subhanahu wa ta'ala, kita istilahkan menyentuh. Siapa-siapa yang nak amalnya laju disambut oleh Allah Ta'ala, atau dirinya dan amalnya dibawa laju terbang pada Allah, kata ulama yang empat ni, kamu kena terbang dengan dua sayap. Kamu kena terbang dengan dua sayap untuk laju pada Allah. Apa sayap pertama? Sayap pertama ialah sayap khauf, takutkan Allah. Jadi ibadat kita ni memerlukan takut. Apa takutnya? Takut Allah tak terima. Kita lihat bagaimana orang soleh ini beribadat, tuan-tuan. Daripada habis sembahyang tak bangkit, tunduk, berdoa, bernajat dengan hati dan diri supaya Allah terima, sehingga puas meminta pada Allah, terimalah ibadat kami Allah. Baru dia bangkit daripada tempat sembahyang depa itu, kerana bimbang Allah tolak. Takut Allah tak terima. Sebab itu Nabi pesan ke kita, tuan-tuan. Nabi pesan Nabi SAW kepada isterinya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini doa di pagi hari, tapi malam ni pun boleh kita berdoa juga. Sebab mungkin pagi tadi tak doa, malam kita doa. Doa ni Nabi baca di pagi hari, subuh-subuh. Tapi tak apalah, kita subuh kita tak baca, mungkin kita baca malam ni. Apa doanya? Doa Nabi pada Ummu Salamah yang dimasyhurkan. Nabi kata apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Mula-mula minta apa? Ya Allah, kami mohon pada Engkau, ya Allah, berikan kami ilmu yang manfaat. Apa ciri ilmu manfaat? Diterjemah oleh ulama, ilmu manfaat ni adalah ilmu hikmah. Ilmu yang menjangkau daripada pemikiran luar yang biasa kepada pemikiran yang luar biasa, yang melihat apa kesan di balik ibadat. Maka pertama doa Nabi SAW ajak kita, ajak Ummu Salamah. Ummu Salamah ajak sahabat-sahabat lain. Pertama, inni as'aluka ilman nafi'a ya Rabb.
Ataupun doa awal dia, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, tolonglah, kumohon padamu, merayu padamu ya Allah. As'aluka ni tuan, dia bukan minta, dia merayu. Ya Allah, ya Tuhanku, ku merayu padamu ya Allah. Pasal merayu, harap sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh. Pertama minta apa? Minta ilmu manfaat. Maka harapan pertama pergi pagi hari itu Nabi ajak kita tengok ilmu, rasa nak ilmu, nak faham ilmu, nak dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu hikmah, ilmu yang hikam, ilmu yang ada rahsia. Bukan ilmu biasa, ilmu rahsia yang luar biasa. Seperti mana ilmu Khidir alaihissalam, yang dalam cerita surah Al-Kahfi itu, ilmu itu tak ada kan Nabi Musa. Allah berikan ilmu itu kepada Khidir alaihissalam. Rahsia Allah. Nak cerita bab tu panjang tuan. Jadi pertama kita minta, ya Allah, sudilah kiranya ya Allah berikan aku ilmu rahsia itu, ilmu yang manfaat, ilmu hikmah, yang nampak benda jauh, nampak lagi 30 tahun lagi. Contohnya Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ilmu dia contohnya pada masalah haid wanita, istihadah, nifas. Ilmu dia jangkau zaman. Zaman dia buat satu formula, ilmu ni dia selesai masalah semua manusia sampai akhir zaman. Ilmu hikmah. Dia tak duduk zaman ni, zaman dulu, tapi ilmu dia selesai zaman ni punya cerita. Sebab ilmunya ilmu hikmah. Tuan-tuan, perempuan dan sekalian, nak dapat ilmu hikmah macam mana cara dia? Kata Luqman Al-Hakim, kata Imam Syafi'i rahimahullah, pertama nak dapat ilmu hikmah, jaga kalam itu, jaga mulut, jaga ucapan, jaga perkataan. Seboleh-bolehnya akan diberi oleh Allah ilmu hikmah. Yang kedua, jaga amanah. Diberi amanah, tunaikan amanah, Allah berikan ilmu hikmah. Yang ketiga, tunaikan janji. Janji, kotakan. Tiga benda ni ialah apa Nabi pesan, ayatul munafiqi thalathun, tanda munafik tiga. Lawan ni ya. Mana orang munafik tidak Allah berikan ilmu hikmah. Seperti mana kata Syekh Abu Hasan Syazuli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, apabila Allah tidak memberikan kamu jalan kepadaku, kamu bukan orang yang ikhlas. Kata Abu Hasan Syazuli rahimahullah, syekhuna, pembangun tariqah Syazuliyah, siapa yang tak sampai akan ilmu aku, maka maknanya dia masih belum ikhlas. Dan kata dia, siapa yang berjalan sampai ke makamku, siapa yang berjalan sampai ke kuburku dan mengambil tariqat jalan aku, sesungguhnya dia bukan munafik. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, maka janji, amanah, kalam, jaga untuk kita menerima ilmu hikmah daripada Allah, melihat rahsia. Kau tak nampak, tak nampak rahsia solat tu apa benda, rahsia puasa tak nampak, rahsia Quran tak nampak. Bila kalam tak jaga, amanah tak jaga, janji tak jaga, hancur satu amanah Allah Ta'ala, maka hikmah tidak akan turun selamanya. Muslimin, muslimat Allah sekalian. Jadi
Ilmu hikmah ni adalah ilmu yang diminta, Rasulullah minta kita berdoa pada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Minta apa tuan? Minta doa pada Allah, rayu pada Allah supaya Allah berikan ilmu hikmah, ilmu manfaat. Kita pun faham pula, masuk kubur ilmu manfaat jadi guna. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu manfaat yang dipakai, diguna pakai dia. Maka di situ kita faham ilmu ini jika ia manfaat, kita guna dia. Kalau ilmu duk sembang saja tak guna, itu bukan ilmu manfaat. Ilmu manfaat ilmu yang digunakan. Dan Syekhuna sebut apa? Ilmu manfaat cirinya ialah bila kau dengar, kau tentram dan aman. Maknanya dengar ni seronok, tentram. Itu ilmu hikmah. Menenangkan jiwa, melapangkan fikiran. Pendek kata kita boleh menyawa, lega. Itu ciri ilmu hikmah, menenangkan perasaan. Itu doa pertama. Doa Nabi beri kepada Ummu Salamah di pagi hari. Besok pagi kita doa. Yang kedua minta apa? Dan minta apa? Sebagai seorang yang rasa ingin sesuatu daripada Allah. Yang kedua Nabi kata, Nabi pesan yang kedua, rizqan halalan tayyibah. Minta apa tuan? Yang kedua, minta rezeki yang halal lagi baik. Bukan halal saja, halal dan baik. Baik ni maknanya yang great, the best grade, yang bagus punya. Kalau daging tu tuan, bukan daging rencik tak, daging remau menengih. Kan orang selatan panggil daging batang pinang, tu kita makan yang tu. Tapi ada rahsia situ. Nak makan daging tu kena jadi orang kaya, kan, baru boleh makan daging mahal-mahal. Ini satu simbolik bahawa Allah suruh kita, Nabi suruh kita berusaha jadi orang yang senang, kaya dan mengayakan orang lain, senang dan menyenangkan orang lain. Itu yang Islam yang sebenar. Baik, maka doa Nabi yang kedua, minta rezeki halal lagi baik. Yang bagus-bagus kita makan. Beras ni beras elok-elok punya. Tapi mana mungkin dapat makan yang tu kalau kita miskin. Nak kaya tuan-tuan, nak kaya, semalam kita baca kitab semalam. Kita baca kitab semalam di Masjid Rumah Putra Keladi semalam. Jawapan dia pada nak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nak minta Allah tolong dia dengan tolong yang sebenar, sila banyakkan berzikir. Sila apa? Sila banyakkan zikrullahi. Sebab Allah firman dalam surah Al-Baqarah, Allah kata, fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, nanti aku ingatkan kamu. Ulama tafsir apa? Kita ingat Allah, Allah tolong kita. Susah payah kita ditolong, mudah urusan, rezeki jadi bagi-bagi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita minta apa tuan? Minta apa? Ni doa awal-awal, celak-celak mata buka ni. Buka doa ni dulu. Penting. Kalau tidak Nabi tak bagi waktu pagi, tak bagi kat isteri dia Ummu Salamah. Yang ketiga minta apa? Minta amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sudilah kau terima amal apa kami buat ini. Jadi kita faham, ketakutan tak dapat ilmu wajib kena ada. Takut makan benda haram, tak makan benda halal yang baik, kena ada dalam diri orang Islam. Dan yang ketiga, takut apa tuan? Takut amalan Allah tak terima. Takut. Jadi sayap pertama tu terbang pada Allah, kata ulama, kata Syekhuna Syekh Abdul Qadir Isa, Syekh Abdul Qadir Jilani, Abu Hasan Syazuli, dan baqiyah minal awliya illah, dan baqi daripada wali-wali Allah semua berpendapat sesungguhnya ilmu hikmah, ilmu manfaat.
Minta rezeki, dan minta ketiga, minta supaya Allah terima amalan. Dan ilmu hikmah ni kita nak faham apa? Nak lajukan amal pi pada Allah. Pertama, terbang dengan sayap takut. Yang kedua, dalam ibadat amal ni, dia kan ada satu benda lagi disertakan dalam ibadat ini, ialah rasa mengharap sungguh-sungguh akan bantuan Allah. Apa dia panggil dalam bahasa Arab? Ar-raja'u. Hatta dia khauf. Khauf ni takut. Takut Allah marah, takut Allah tak suka, takut Allah tak pandang, takut Allah tak kasih. Takut. Sayap pertama nak pergi pada Allah, terbang. Dan sayap kedua ialah sayap yang dipanggil raja, mengharap bantuan Allah. Ini kata ulama-ulama ahlillah, betapa takut amal tak terima, harap Allah terima amal ini sungguh-sungguh. Dan harapan tu tuan-tuan, ulama kata harapan kau tu diterjemah bila? Terjemahkan harapanmu ketika mana kau berdoa pada Allah. Doa. Batu tuan-tuan, bagi kita mudah-mudahan paling tak ada pun kita belajar reti makna doa tu. Dr. Imam dia baca doa apa ni? Contohnya, Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman. Ni apa makna dia? Dia nak apa makna doa ni? Nak ajak pergi ke mana doa ni? Nak bagi tahu apa doa ni? Nak minta apa doa ni? Makmum kena reti juga. Supaya timbul takut dan harap. Kalau tidak, amal tergantung. Nak bagi amal Allah terima lagi tu cara dia, kata ulama. Takut dan harap. Harap tu ulang balik tak mana terjemah dia? Terjemahkan harapan tu dalam pengharapan itu dan ketakutan. Dalam doa pada Allah. Bukan doa ni doa amin amin saja. Fahamlah. Belajar faham. Walaupun sepatah pun doa itu kita amin kena penuh harapan, makbul. Sebab itu tuan-tuan, ada masa kena bagi masa juga. Tengoklah doa-doa yang selalu imam baca, yang kita baca, apa maksud dia. Supaya apa tuan-tuan? Supaya tingginya harapan pada Allah bila berdoa. Kerana itu syarat diterima amal kamu. Bukan dibaca berapa habis tak. Memahami, merasai, melazimi, menghayati maksud-maksud itu yang terbaik. Sebab kita minta Allah terima amalan, bimbang Allah tak terima. Bimbang kita. Ibadat itu inti ibadat, itu inti ibadat hakiki, ibadat sebenar, ibadat yang melahirkan rasa takut dan harap pada Allah. Ibadat yang rasa timbul rasa bimbang, takut Allah tak terima, harap Allah terima. Contoh, ini hikmah ni, ilmu hikmah tuan. Kita bincang sikit. Kata ulama Imam Ghazali na baqiyah minal syafi'iyah kita. Baqi daripada wali-wali ulama-ulama dalam mazhab syafi'iyah kita. Tok kenali Syekh Dut Fatani, Arsyad Banjari, dan baqiyah ulama-ulama kita pesan apa tuan? Pinjam kata-kata Imam Syafi'i, pinjam kata Imam Ghazali. Bila hampa baca doa duduk antara dua sujud, di situ ada berapa permintaanmu? Jangan baca saja. Baca sampai tahu berapa yang kita minta ni. Berapa dulu, berapa? Bukan apa dia, berapa? Supaya tahu berapa benda yang kita minta. Betul. Yang kedua, tahu minta apa dalam doa itu. Doa apa? Doa duduk antara dua sujud. Ni kita mengaji. Supaya apa? Supaya kita rasa nak bagi Allah terima tu sungguh-sungguh. Sebab ibadat ni bukan main pergi balik. Mungkin malam ni kita balik, esok tak main dah. Tu pesan kata orang kata, esok boleh main lagi. Memang mungkin main esok, tapi orang usul main. Mana nak tahu? Jadi kita nak ibadat ni biar Allah terima.
Imam Ghazali kata apa? Memada bagi aku, umur aku 70 tahun, kata dia. Aku salat selama 70 tahun. Dia kata memada, kalau Allah terima salat aku 2 rakaat pun sudah dah. Cukup. Sebab aku bimbang hak baki 70, umur 70 tu yang baki, yang lain tu Allah tak terima. Cukuplah bagiku jika Allah menerima aku 2 rakaat sudahlah. Dia terima juga. Kata Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Bimbang. Ini ibadat yang sungguh-sungguh, tuan-tuan. Ibadat yang bersungguh-sungguh. Ibadat yang merayu pada Allah. Harapan yang tinggi. Saya bertanya balik, tuan-tuan. Bacaan duduk antara 2 sujud, dia minta apa? Berapa benda kita minta? Kita kira balik. Dia ada 8. 8, tuan-tuan, sebenarnya kata setengah ulama lain, 8 tu sebenarnya 8 pintu syurga. Terbuka pada engkau bila kau duduk antara 2 sujud. Bacakan doa-doa tu. Apa kita minta mula-mula, tuan-tuan? Rabbighfirli. Ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Maka sertakan, kata ulama ahlillah, wali-wali Allah kata, sertakan ilmu ulama tauhid. Tauhid hakiki kata apa? Sertakan dalam pada bila mana kau baca duduk atau sujud doa ni. Jangan baca saja, sertakan rasa takut pada Allah. Takut apa? Takut Allah tak ampun dosa kamu. Rabbighfirli maknanya, ya Allah ampun dosa aku. Baca dengan rasa bimbang, takut Allah tak ampun. Dan serta yang nombor 2, harapkan Allah ampun. Takut Allah tak ampun, harap Allah ampun. Terbang dengan 2 sayap. Ini inti ibadat. Yang ni hikmah kepada ibadat kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita nak ngaji. Supaya satu ni pun kalau kita buat, tuan-tuan, masuk dalam penerimaan Allah, cukuplah. Tuan-tuan, dimula dengan Rabbighfirli, ya Allah ampun dosaku. Ampun dosa ni, tuan-tuan, benda paling besar sekali. Yang kita lemah perut, yang kita ada susah hati ni, dosa. Dosa kita bukan sikit, tuan-tuan. Hak seorang pun tak habis. Dia cakap dengan isteri pula, dosa ini dengan isteri. Cakap dengan anak pula, cakap dengan mak lagi, cakap dengan ayah pula dah. Cakap mata ceruk, dosa. Dia cakap dengan jiran, cakap dengan semua dekat mereka, bertibun-tibun dosa atas belakang. Tak bimbang? Bimbang. Takut kita. Maka lahirlah rasa takut tu ketika mana kata Rabbighfirli. Ya Allah, ya Tuhanku, sudi kiranya kau ampunkan dosa aku, ya Allah. Takut dan harap Allah Ta'ala ampun. Ini kata ulama ahlillah, orang yang nampak hikmah di balik bacaan-bacaan dalam solat contohnya. Betul bagi kita ni, kata Mazali apa? Bila sembahyang nak khusyuk ni, syarat khusyuk, antara syarat khusyuk, tafahum, kena faham. Hak kata tu kata apa? Syarat sembahyang tu khusyuk, syarat Allah terima ibadat tu antaranya tafahum. Yang ni apa tafahum? Faham. Kata apa ni? Sebut apa, minta apa, merayu apa, doa apa, kurang-kurangnya. Rabbighfirli yang mula-mula sekali. Minta Allah ampun, takut Allah tak ampun. Tengok nombor 2 pula apa dia? Rabbighfirli warhamni. Apa dia warhamni? Rahmat, kasih sayang Allah. Takut Allah tak sayang, harap Allah sayang. Harap. Sebab membuka pintu syurga, membuka pintu amal diterima oleh Allah Ta'ala ialah dengan kasih sayang Allah. Sebab Allah ni Ar-Rahim, Maha menyintai makhluk-makhluk dan hamba-hamba dia. Jadi jom harap Allah sayang. Bila harap Allah sayang, belajarlah penyayang. Sayang kat anak-anak, sayang kat isteri, sayang kat suami, sayang kat orang ramai, sayang kat
ahli qarya, sayang orang Islam semua. Ini sifat ahli seorang soleh. Bila sayang ni banyak, rahmat Allah turun. Tadi saya khutbah tadi, itu kun sama juga. Pasal apa? Covid tak habis. Sebab kita buat SOP manusia, tapi kita tak buat SOP Allah. Saya khutbah tadi tu Masjid Tok Kun tadi. Kita tak buat SOP Allah Ta'ala, syarat yang Allah bagi tak buat. Sampai bila boleh tak habis? Duk tengok kes, duk naik sampai 1000. Bila nak turun ni? Tengok 1000, esok pula 1000 pula. Rapat 2000, turun balik 1000. Ni bila nak turun kosong Apa SOP kita buat tuan? Penjarakan. Sebenarnya kita pun lemah bila. Nak salam tak boleh, nak peluk tak boleh, nak jarak nak sembahyang rapat-rapat tak boleh, nak sampai tuan-tuan, nak sembahyang jenazah pun tak ada orang. Sedang Nabi kata, jika sekiranya mayat itu disolatkan oleh seseorang ramai dengan 3 saf, ketahuilah mayat itu disyafaatkan Nabi SAW. 3 saf apa tuan? 1 saf tak lepas. Pasal Covid. Subhanallah. Jadi tuan-tuan yang sekalian, jadi kita nak harap Allah Ta'ala ni sayang kita. Bila Allah sayang kita, semua Allah sayang, memang Allah penyayang. Tapi di waktu ni tuan-tuan, di waktu ni ada benda yang Allah tak sayang, Allah tak berkenan. Manusia buat. Atas firman Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nyata kerosakan muka bumi ini, langit bumi rosak habis. Siapa buat? Dengan tangan-tangan manusia sendiri. Manusia pelingkup. Jadi kita nak minta Allah Ta'ala turun rahmat balik. Jom rayu rahmat daripada Allah. Apa dah rahmat? Kasih sayang. Dan dapat kasih sayang Allah, kita kena hidup berkasih sayang sama-sama kita. Hidup hidup tolak ansong. Hidup hormat menghormati, memuliakan. Respect sama-sama respect. Ihtiram sama-sama ihtiram. Baru ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua kita minta apa tuan? Minta takut Allah tak sayang, harap Allah sayang. Itu makna nombor 2. Nombor 3, nombor 4 cari tengok dulu lah. Nak supas sesuatu panjang pula malam ni, nak baca kitab lagi. Bulan depan pula nombor 3, nombor 4 pula. Hak last sekali apa hak last sekali kita? 8 benda tadi. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, kira balik nombor 6, nombor 7, nombor 8. Wa'fu anni. Apa dah wa'fu anni? Ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Aku banyak silap. Tadi dosa, ni salah. Dosa salah apa dah? Dosa tu kata ulama hak besar punya. Hak salah dia apa dah? Hak kecil punya. Kita duduk minggu tu tuan, hak besar pun ada, hak kecil pun ada. Allah ampun dosa besar, dosa kecil meleret juga. Kata ulama fiqh at-tasawuf, macam dosa kecil boleh jadi. Macam mana dosa kecil boleh jadi? Bila hang kerap tinggal benda sunat, terjadilah dosa kecil. Bila kerap sangat hang dosa kecil macam banyak sangat, dia timbun jadi dosa besar balik. Subhanallah. Rupanya tuan tak lepas kita tuan. Maka jalan lepas daripada astaghfirullahalazim banyak-banyak kali, ataupun jalan lepas daripada lagi rajin wudu bagi Allah ampun dosa, ataupun ambil ayat sembahyang sujud pada Allah, sembahyang taubat bagi kerap sikit. Jalan nak lepas dosa. Tuan-tuan dan puan muslimin. 8 benda minta. Pertama Allah ampun, 16 kali minta Allah maafkan. Selesai. Nak selesai masalah ni tuan. Kita nak selesai masalah ni. Supaya tak mau bawa pergi jumpa Allah ni, supaya kira. Payah kira depan Allah. Allah kira habis. Hak silap pun dia kira, hak dosa mereka ni yang masalah ni. Sebab itu tuan-tuan kata ulama kata semasa kamu nak mati itu bermulanya penderitaan disebabkan dosa tak keluar. Kerana ahli-Allah ni tuan-tuan mati mudah-mudah ya. Tak ada pada sakaratul maut tu kurang. Sebab dosa tak ada.
Masalah ni daripada hidup dia buat apa? Minta Allah ampun, minta Allah maafkan. Ini tugas hidup. Kenal bahawa Allah Ta'ala Maha Pengampun, minta dia ampun kita dosa. Sebab kita ada banyak dosa. Dosa hak macam kecil dulu, masa hak main umur 15, mai hak remaja, mai hak dewasa, mai hak jadi orang tua-tua, mai jadi orang tua-tua. Allahu Akbar, banyak. Nak kira tak lah kira tuan. Hisab sama-sama kita dalam masing-masing. Timbun-timbun kesilapan. Tinggal solat selerak tak kata qada lagi. Hak fidyah puasa tak buat lagi. Silap banyak sungguh kita ni. Meremeh-remehkan yang sunat. Salah. Nah, untuk kerja kita. Tak sengaja, hak sengaja. Baik tuan-tuan dan muslimin. Maka sifat ada seorang soleh itu apa dia? Cara ringkas dia, depa bimbang amal depa Allah tolak. Maka mencari ilmu hikmah. Baik, maka mereka mencari ilmu hikmah. Maka apa ilmu hikmah ni tuan-tuan? Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Hibban. Yani apa kata Nabi? Kalimatun minal hikmati yata'allamuha ar-rajulu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Apa maksud dia? Satu kalimah daripada kalam hikmah yang hang mengaji, yang hang pelajari dari seorang lelaki itu lebih baik daripada dunia dan isinya kalau hang tahu. Maknanya pada mengaji ilmu hikmah ni sepatah perkataan, hang dapat rahsia Allah yang tu lebih baik daripada hang dapat dunia dengan isi. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ayat tu kan, Allah bagi ilmu hikmah kepada sesiapa yang dia suka. Jadi tuan-tuan, sekarang ni antaranya maksud kita ni, jom minta pada Allah, minta Allah buka sikit ilmu hikmah kita. Kerana ilmu hikmah ni ilmu nafaat. Nampak solat kita, nampak ibadat kita, nampak apa benda nak buat sikit, nak baca apa, bagi faham sikit, hikmah. Jadi Nabi kata apa dalam hadis Ibnu Hibban ni, Nabi kata sepatah hang ngaji ilmu hikmah itu lebih baik daripada dunia isi dia. Lagi bagus. Kaya sungguh hang. Kau dapat ilmu hikmah ke hang ni, hang orang kaya pada Allah. Hang orang kaya. Dunia isi tak dapat ganti dengan hikmah yang hang dapat. Dan hikmah itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa pula? Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kendaki dapat kebaikan yang banyak, yufaqihu fid din, faham ia dengan agama, dia faham hikmah tu apa dia. Tuan-tuan dan puan muslimin, jadi kita minta pada Allah nak mengaji ilmu ni, ilmu yang nampak kesilapan diri dan nampak apa benda kita nak buat. Suluh ni apa tuan-tuan? Suluh silap dari mana, hak tak elok dari mana, suluh dulu. Aku ni ujum ke, aku ni riak ke, aku ni sum'ah ke, sombong ke, zalim ke, khianat ke, suluh dulu. Ni tak tuduh orang-orang ni semua. Kita macam kita ni malaikat tak? Perfect. Tak ada salah apa, orang semua salah. Tuan-tuan, maka Nabi kata apa tuan? Ulang balik. Apabila engkau itu belajar satu perkataan, kalimatun minal hikmati, kata Nabi, satu kalimah daripada ilmu hikmah yang hang belajar, yata'allamuha ar-rajulu, hang mengaji daripada seorang lelaki, ustaz ke guru ke hang mengaji bila tak mana-mana pun, sepatah tu Nabi kata khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Sama dengan hadis Nabi kata apa? Makit sembahyang sebelum sembahyang apa fardu subuh, sembahyang sunat subuh dapat dunia isinya. Sama. Rupanya ilmu hikmah ni pun dunia isinya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan dan sekalian. Jadi apa ilmu hikmah ni tuan-tuan? Proton iswara biru KAU 4866, lampu tak tutup. Lagi bateri habis lagi, tolak kita. Proton iswara biru KAU
4866. Ada lampu tak tutup ni. Saya ikut habis bateri. Baik, sambung semula kita. Kita nak cari, nak suluh tengok ilmu hikmah ni macam mana. Supaya tauhid hikmah, fiqh hikmah, kalam hikmah, fikir hikmah. Fikir hikmah benda rahsia di balik amalan. Rahsia. Supaya tak jadi Nabi Musa AS yang dicerita dalam surah Kahfi itu terkalah ia dengan satu orang biasa, wali Allah, Khidir namanya. Pasal apa Nabi Musa kalah nak kena mengaji dengan Khidir? Pasal kat Khidir ada ilmu hikmah yang tak dapat dibaca oleh manusia biasa. Bunuh budak ni syariat luar, syariat biasa ni haram lah bunuh orang nak. Tapi jadi tak salah pula dah. Tak salah pula dia bunuh. Khidir dia bunuh. Musa kata hang ni pasal apa? Makan dia apa? Lepas tu Khidir kata apa? Kan aku habaq kamu mula-mula. Hang nak mengaji aku kena sabar. Tak sabar tak boleh mengaji. Duk tanya, duk tegur. Ni pasal apa? Ni pasal apa? Pasal apa tu guru buat aku tu? Pasal apa ustaz buat aku ni? Itu hang takkan dapat ilmu hikmah, hang tak boleh faham. Sebab hang tak sabar. Seperti mana Khidir dengan Musa. Duk peleceh, duk tikai tok guru pula. Kacau lagi tu. Lagi tak boleh apa yang tu. Dah duk kata ustaz tak boleh, kata guru tak. Yang tu lagi tak boleh apa dah. Tak nampak? Kerana apa tuan? Kerana ilmu hikmah ni Allah bagi dekat tertentu. Bukan semua orang. Sebab firman Allah, yu'til hikmata man yasha. Ilmu hikmah tu Allah beri kepada orang yang dikendaki saja. Dia tak bagi semua. Siapa tak tahu. Jadi apa kita nak tuan? Kita nak lumba-lumba untuk jadi orang yang dapat sikit ilmu hikmah ni. Sebab Nabi kata kalau hang dapat sepatah ilmu hikmah, lebih baik benda tu lebih dahsyat daripada dunia yang isi. Maka tuan malam ni biar sikit saya nak bicara tuan-tuan sikit apa ilmu hikmah ni. Sebelum kita baca kitab sikit insya-Allah. Berkata ulama-ulama, ilmu hikmah ini dia berlega dan berkisar dengan 4 benda. Tuan-tuan, kata ulama, ilmu hikmah ini dia duk musin, dia duk pusing kot mana tuan? Dia duk berkisar, duk pusing kot 4 benda ya. Kot mana tuan? Yang ilmu hikmah. Pertama, ilmu itu jika membawa engkau kenal Allah, hikmah. Kau tidak tak? Kalau ilmu duk kenal diri, tak kenal Allah, tak ada hikmah tu. Bila kau kenal Allah Ta'ala, cakapmu Allah, dengarmu Allah, langkahmu Allah, maknanya Allah bersama. Hang tak cakap lebih kurang, hang tak jalan pijak ikut dan semua hang nampak Allah Ta'ala. Hang nampak Allah bermaksud, hang takut Allah marah ke hang, hang takut Allah benci hang takut Allah tak sayang hang. Itu maksud bersama Allah. Bersama Allah ni maknanya bukan bersama macam mana. Ada kata bersama bukan direct jalan sekali, bukan begitu. Saya Allah bukan makhluk. Nak bersama Allah macam mana? Allah bukan makhluk. Maksud sama Allah ni bersama dengan cintanya dan redanya. Itu tafsiran ulama. Jangan salah faham pula. Sebab Allah bukan makhluk, nak bersama. Nak berjalan sekali tak boleh. Macam mana berjalan? Berjalan dengan redanya, berjalan dengan rahmatnya, berjalan dengan kasih sayangnya. Itu maksud bersamanya. Kita kena sebut juga tuan, kita tak faham pula macam mana. Innallaha ma'as sabirin. Allah sama orang sabar. Maksud bersama guna, bersama sabar itu adanya Allah, ada rahmat Allah, ada redha Allah, ada cinta Allah di situ. Jadi tuan-tuan, ilmu hikmah duk musim kot mana tuan? Ilmu hikmah duk musim kot mengenal makrifat Allah. Maka siapa diberi oleh Allah kenal Allah, ketahuilah dia itu mendapat ilmu hikmah makrifah. Tuan-tuan, kita buka sikit tak apalah, kita nak ambil tahu. Kita nak ambil tahu. Memanglah tuan, kita kata ni jalan wali-wali kami nak lepi ke mana, memanglah tak lepi, kita bukan wali tuan. Kalau wali pun wali apa tuan? Wali matul urus. Ada yang tu no, ada. Lagi wali apa lagi tuan? Wali bagi.
Tapi tuan-tuan, mustahil tak kita jadi wali Allah? Tak mustahil. Tak ada mustahil. Tapi faham ni wali ni tuan. Jangan faham wali ni berjalan atas hayat, terbang atas udara. Itu. Faham tu payah tu nak. Salah faham tu. Wali Allah ni apa dia? Orang yang Allah kasih. Dan dia mendapat kasih sayang Allah. Dan dia juga menyintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali. Kita dah faham wali ni terbang atas udara. Kau terbang atas udara jadi wali, burung. Wali juga lah. Dia terbang. Ayam, ikan layang, dia selam. Wali juga lah tu. Tak bukan gitu. Maka tuan-tuan dalam sekalian, ilmu hikmah berkisar ke mana? Kata ulama, ilmu hikmah berkisar pada makrifahmu akan Tuhanmu. Maka mengaji makrifah ni, nak belajar kenal Allah ni ilmu hikmah. Tapi bila tahu ilmu ni tuan-tuan, bila dapat ilmu ni, nak bercakap tak boleh. Sebab benda ni boleh bicara. Kan? Nak sembang pasal Allah ni tak boleh kita, sebab kita mau kenal Allah. Cuma nak belajar kenal sikit-sikit. Tapi bila Allah perkenalkan dia pada kamu, terdiam kamu. Diam, tak boleh kata apa dah. Hadap sembang ni, orang yang tak kenal lagi, orang kenal dia tak sembang banyak-banyak. Dan tauhid dia sebati diri, dia amal lah. Dia terjemahkan tauhid itu pada amal dia. Sebab itu tuan-tuan saya patah balik, semula tauhid itu pecah dua, satu tauhid teori, satu tauhid amali. Teori dia ambil tahu ialah Allah wujud qidam baqa, teori lah. Tapi terjemahkan teori itu pada amali. Bila amal apa tuan? Bila amal dia main tauhid amal kat mana? Kena sabar, kena redha, kena syukur, kena tawakal, kena mahabbah. Iaitu tauhid amal. Bila Allah bagi susah nak kata apa ke Allah? Mana? Bila Allah ambil nyawa mak nak kata apa ke Allah? Bila Allah ambil nyawa anak nak kata apa ke Allah Ta'ala? Ini tauhid. Tauhid tuan. Bila anak baru muda lagi tuan, umur baru 20, tiba-tiba jalan tak boleh kaki, patah habis tak boleh berjalan, kena kudung, kena kerat habis nak kata apa ke Allah? Ibu dapat kerja tuan, tapi tak boleh berjalan dah. Anak 15 ni accident meninggal, nak kata apa ke Allah? Inilah tauhid amal. Hang percaya Allah tu bagui, hang nak kata apa kat dia? Bila dia uji hang dengan macam-macam. Tauhid ni bukan kata Allah wujud qidam baqa, tauhid. Tauhid itu adalah apa hang kata ke Allah bila Allah buat ke hang. Sebab Allah tu berkehendak, yaf'alu ma yurid, dia buat apa dia suka. Bila dia buat apa hang suka, dia suka, hang terima apa dia buat. Sebab dia buat tu dia tahu. Nak terima nak terima nak? Oi payah terima tu, anak kecil mati. Ya. Anak kecil meninggal, isteri meninggal, suami meninggal. Dia tengok baru ni kan dalam berita-berita sebelum-sebelum ni, aksiden habis mak ayah meninggal, tinggal abang dengan adik 2-3 orang. Abang tu pun duduk sekolah nak bela lagu mana. Habis meninggal habis ujian. Nak kata apa ke Allah? Dahsyat ni. Inilah dia panggil tauhid amali, tauhid menerima, beramal atas apa yang Allah buat. Ini payah tuan. Tauhid teori senang ngaji, tauhid praktikal payah tuan. Tak lepas piu. Siapa? Duk pikir macam-macam ni. Allah aku ni tak patut, Allah ni tak adil, Allah ni pasal apa dia beri mati anak aku. Kalau gitu fail. Gagal. Pada soal tauhid amal ramai gagal. Tauhid teori ramai lulus. Dia bincang sifat Allah telah buat sifat 20 ni. Allah wujud qidam baqa begini. Itu teori boleh. Hang lepas mai tang tauhid amal bab rezeki kelang kabut. Tak kelang kabut tuan. Hadu cakap tauhid berkena berona, mai tak rezeki dia pun mendorot juga, tarik muka kat dia pun. Amal tuan-tuan. Payah ni yang ni. Baik tuan-tuan muslimin. Maka yang pertama apa dia kata ulama, ilmu hikmah berkisar kat mana? Dia berkisar pada mengenal akan Allah. Satu. Yang kedua, ilmu hikmah yang kedua apa dia? Ilmu hikmah ialah ilmu yang menyebabkan kamu tahu apa yang kau lakukan pada Allah. Kata ulama. Ilmu hikmah yang kedua apa dia? Ilmu yang menyebabkan kau tahu apa yang hang kena buat ke Allah. Nak buat apa ke Allah Ta'ala? Dan saya tadi dah, bila Allah itu mati ke anak kamu, hang nak buat apa ke Allah?
Macam mungkin tuan-tuan pernah tengok bertahun lah, saya jumpa satu orang ustaz juga, anak dia meninggal pagi, malam mengajar juga dia. Subhanallah, kuatnya dia kan. Anak dia mati, simpan pukul 11, malam pergi mengajar, boleh sembang elok juga, macam tak ada apa-apa pun. Betapa kuatnya, dahsyatnya dia menerima apa Allah buat kat dia. Sebab orang tauhid. Yang ni kita nak belajar mudah, nak sampai dak lagi kok kita. Tapi kita ke arah tu, mudah-mudahan untuk mencapai tauhid pada Allah yang terbesar, tertinggi, lagu tu. Jadi yang kedua apa dia? Yang kedua kata ulama, kamu mengetahui apa yang akan kau buat pada Allah apabila Allah berbuat sesuatu pada kamu. Ilmu hikmah. Tahu nak buat apa ke Allah, itu ilmu hikmah. Kan? Bila Allah turun ujian, bila Allah buat ujian macam-macam, padi tak jadi, pokok tumbang, habis semua, rezeki tak boleh duduk kira dah. Contoh tanam padi, tahun ni boleh kat aku lah. Contoh main malam tu, angin ribut, sapu terbalik, rebah padi habis. Rebah dengan tuan tu. Nak kata apa kat Allah? Bila Allah buat ke tu? Tauhid. Yang ni dia panggil apa? Hikmah. Hang kena baca hikmah. Pasal apa Allah buat lagu tu? Supaya hang tak kata kat Allah macam-macam. So, ulang balik, apa ilmu hikmah yang kedua? Kamu mengetahui apa yang kau nak buat pada Allah selepas apa Allah buat pada kamu. Tauhid. Tuan-tuan dan sekalian, bab uji ni tuan-tuan, kita faham mana orang tak kena uji. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya lain pun kena uji. Nabi Ayub kena uji, Nabi Nuh kena uji, Ibrahim kena uji, kekasih dia semua kena uji. Sebab nak tengok anak kata apa kat Allah. Nak kata apa kat Allah. Tengok tuan-tuan, bila Nabi Nuh ni Allah suruh buat kapal atas bukit padang pasir, dia kata apa kat Allah? Nah, bila Allah turun wahyu, wahai Nuh, hampir buat kapal atas bukit tengah padang pasir. Orang kafir kata apa? Orang miskin kata gila Nuh ni. Bila dia orang kata dia gila, dia buat juga, dia tak kata apa kat Allah, aku buat. Walaupun orang kata dia gila, orang kata dia hina macam-macam, tapi dia buat juga. Pasal apa? Pasal dia tak kata apa kat Allah. Dan Ibrahim AS, bila mana dia kena masuk api, apa dia kata ke Allah? Bila dia kena nak sembelih anak dia, Ismail nak sembelih anak dia, dia kata apa ke Allah? Kalau kita gila ni, anak sembelih anak, mak apa ayah sembelih anak ni, gila contoh ni. Pada manusia biasa gila, tapi rupanya pada wali-wali Allah, pada kekasih-kasih Allah, pada nabi-nabi Allah Ta'ala memahami hikmah itu. Rupanya Allah nak dengar kita kata apa kat dia. Bila dia hentam kita macam-macam, bila dia buat kita ujian berat-berat, kita nak kata apa kat dia. Maka tuan, ilmu hikmah menyebabkan kita diam menerima ujian Allah. Diam nombor satu, tapi apa kat nombor dua pada menerima sesuatu benda dengan ujian yang berat, senyum, alhamdulillah, yang tu tinggi. Yang tu tinggi lagi, yang tu dah kena uji, orang lain berderat muka, dia puji senyum pula dah. Sebab dia memahami apa Allah buat kat dia. Makanya ni apa dia tuan? Ilmu hikmah. Nombor dua. Nombor tiga, nak syarah panjang-panjang ni orang tiawai nak macam kitab ni. Yang ketiga apa tuan? Yang ketiga, kata ulama, ilmu hikmah berkisar pada ilmu yang ketiga, iaitu engkau mengetahui apa yang Allah kehendaki atas dirimu. Tuan, ini ilmu hikmah ketiga. Kamu mengetahui apa kehendak Allah atas dirimu. Allah suruh kita buat apa? Apa kehendak Allah ni? Dalam salat ni Allah nak apa tuan? Dia suruh kita mengaji, Allah nak apa? Dia suruh kita salat, Allah nak apa? Bukan penting kita nak apa, kita nak tahu Allah nak apa. Ni dah kita penting hak kita yang aku nak yang ni, aku nak syurga, aku nak pahala, aku nak yang ni, aku nak yang ni. Allah nak apa? Contohnya tuan, kalau saya tanya tuan, contohnya lah kan, bila Allah suruh kita sembahyang,
Allah nak apa sebenarnya daripada solat kita ni? Kita betul dah nak sembahyang ni pasal nak pahala, nak syurga, tapi Allah suruh kita solat, dia nak apa? Dia suruh kita mengaji, dia nak apa? Pasal Allah itu iradah, dia berkehendak, dia nak apa? Dia bukan suruh saja nak. Kita ni kita ni berkehendaknya macam bila sembahyang duha minta rezeki. Kita kira hak kita ya. Kira hak kita. Allah ulang balik soalan dia. Bila Allah suruh kita beribadat, liya'budu, jadi hambanya. Liya'budun, abdi diri dekat dia. Sebenarnya Allah suruh kita salat, suruh mengaji, suruh ibadat, puasa, zakat, haji, Quran, zikir. Apa benda yang kita kena buat ni atas nama syariat ni, sebenarnya Allah suruh kita buat tu, Allah nak apa? Dia suruh kita bangkit tengah malam sembahyang tahajud, buat apa? Dia suruh kita baca Quran dan rajin-rajin, dia nak apa? Sedangkan Allah tahu tak kita menjenggan bangkit tengah malam, tuan-tuan? Allah tahu tak kita ni penyenggan punya orang bangkit tengah malam? Dia tahu tak? Tapi dia suruh orang bangkit tengah malam. Dan dia tahu kita penyenggan. Pasal dia suruh juga. Allah nak apa? Allah mau apa, tuan? Sebab Allah berkehendak. Sebab itu ulang balik, tuan, ilmu hikmah adalah ilmu menyuluh, mengetahui apa kehendak Allah atas diri ini. Allah suruh kita sembahyang, dia nak apa? Dia suruh kita mengaji, dia buat apa? Nak buat apa? Dia nak apa? Adakah pulang balik keuntungan kat kita atau kat Allah? Tak ada, kat Allah tak ada. Sebab Allah tak menerima sesuatu pun. Dia memberi, tak menerima sesuatu. Dia tak terima keuntungan. Untung solat ni kat kita, bukan kat Allah. Tapi ketahuilah, ulama kata, Allah ni bila dia suruh kita solat, dia nak apa daripada kita? Dia nak apa? Jadi ilmu ni dia katakan pada ilmu hikmah yang menyuluh, mengetahui, menyedari apakah kehendak Allah bila dia suruh kita ibadat. Supaya apa? Supaya kita kenal ibadat tu buat apa, kena apa, pasal apa, baru jadi betul. Nak nafikan apa? Nak nafikan ibadat yang sia-sia, yang tak tahu apa, tak mau dah, tak mau gitu. So peluang ni, peluang ibadat di dunia ni sekalinya mati habis, tak jumpa dah dalam dunia ni. Tak jumpa dah. Tak jumpa dah masjid, tak jumpa dah tiga sejadah, tak jumpa dah tasbih, tak jumpa dah zikir, tak jumpa dah apa benda yang sebut dalam solat, tak jumpa dah mengaji pun, tak jumpa dah apa pun, tak jumpa dah kalau mati. Habis. Tuan-tuan, jadi saya bertanya balik sekali lagi. Ilmu hikmah yang ketiga adalah ilmu yang mengajarmu mengenali apa kehendak Allah atas dirimu. Kita cari-cari tengok, tuan-tuan. Mungkin tak sama masa saya nak sebut ni, ke depan kita sebut. Tapi tuan-tuan, apa dia? Allah suruh kita sembahyang jemaah, Allah nak apa? Allah suruh kita main masjid ramai-ramai jemaah, Allah nak apa? Allah suruh puasa sebulan tahan lapang, dia nak buat apa? Dia habaq bangkit Quran, baca Quran pagi-pagi, dia nak suruh buat apa? Dia suruh main subuh cuma jemaah pagi-pagi, hujan-hujan pun main juga, dia suruh juga. Nak buat apa? Pasal apa dia suruh? Pasal apa dia habaq kata kalau tak buat juga aku azabkan hampa? Pasal apa dia marah sampai tu? Baca hikmah. Ada sesuatu yang Allah nak. Sebab bila Allah berkehendak, dia nak. Jadi apa tanggungjawab kita, tugas kita antara ilmu yang kita cari, mencari apa itu kehendak Allah di balik ibadat. Saya syarah panjang mak nanti. Satu-satu ni kalau kupas sejam tak habis, kan? Kalau satu dia ada 4-5 ni kalau kupas tak habis. Tapi saya kupas ringkas-ringkas dululah untuk kita faham sejenak, faham sat. Yang kata ilmu hikmah ni yang kita duk baca sifat yang ada pada para soleh yang 50 benda ni, dia ilmu hikmah lah. Yang kita baca sampai ke tajuk berapa ni, kita nak baca, minta baca lagi ni. Amalan salafus salih yang 50 ni, dia sebenarnya ilmu hikmah. Hikmah. Ada sesuatu di balik amalan itu. Baik, saya ulang balik. Yang ketiga, sebagai ringkasan balik, yang ketiga, ketahuilah ilmu hikmah itu adalah ilmu yang berkisar berlegar agar kau ketahui
apa kehendak Allah atas dirimu. Dia suruh kahwin buat apa? Carilah sikit rahsia-rahsia dia. Kan? Baru kita tahu punya hebat Allah Ta'ala besar, agungnya kamu ya Allah. Rupanya kita jumpa jawapan dia. Atas apa dia suruh ni sebenarnya dia nak tengok kita apa dia. Dia nak abang dia apa? Dia nak abang apa? Rupanya kita akan jumpa antaranya kita jumpa. Apa kita buat ni sebenarnya Allah nak sayang kita. Dia suruh kita sembahyang apa semua sebab dia nak sayang kita. Dia nak kasih kita. Dia nak seronok dengan kita. Dia nak bahagiakan kita. Itu dia suruh. Tapi kalau tak kenal ni semua, tuan ramai tak sembahyang. Sebab dia tak tahu Allah nak buat apa kat dia. Tak sembahyang, tak main mengaji, tak main masjid, tak baca Quran, tak buat ibadat, tak buat apa Allah suruh, lawan Allah. Sebab tak tahu pasal apa Allah suruh. Macam anak-anak kita, anak kita. Dia lawan kita, bila dia tak faham kita suruh buat apa. Kita suruh dia pergi kedai kerap, tuan-tuan. Nak tengok anak bagus, tak boleh suruh dia pergi kedai kerap ni. Mula beli satu gula. Pada sampai-sampai tahu Allah, ayah lupa pula. Hampir beli garam pula dah. Kena 5 kali dia pongeh. Kena 5 kali dia pongeh. Tapi kalau anak dia baca hikmah, rupanya ayah aku nak apa ni? Contohnya tuan, contohnya ilmu hikmah. Saya kata baru ni, bila mana kamu minta ikan pada guru, tiba-tiba guru bagi cacing. Anak kata apa guru? Enggak. Bila minta ikan, tu guru, ustaz, ada ikan tak? Ni nak masak, mak saya nak masak. Contohnya kan nak. Kita minta ikan ke tu guru, minta kat ustaz ke, minta kat kawan ke, minta kat siapa ke. Kita minta apa? Minta ikan. Tiba-tiba dia bagi cacing. Mana apa tuan? Mana apa? Dia suruh kita ikhtiar pergi bengai. Kalau aku bagi seekor, kalau habis bengai Allah bagi banyak ekor kat hang. Nampak hikmah? Tapi kalau tak reti hikmah, dia kata apa? Takkan tok guru suruh makan cacing? Makan cacing. Fikir ni kita kena fikir. Takkan sampai tak boleh fikir lagu tu. Apa benda yang Allah, yang tok guru bagi? Maka sama Allah Ta'ala ni pun, dia buat apa? Baca hikmah. Jangan terjang ikut-ikut je pada itu. Apa pasal Allah Ta'ala buat aku begini pasal apa? Dah, ada hikmah. Membaca hikmah tu bijak. Bijak baca hikmah. Tapi bahasakan mungkin tuan-tuan. Dan dapat hikmah. Seperti mana firman Allah, وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Yang ni tak akan dapat pada orang yang tak buka pintu hati dan tak buka pintu akal. Hikmah tak main. Hujung ayat 286 surah Al-Baqarah ini, yu'til hikmata man yasha, hujung dia wama yadhakkaru illa ulul albab. Tidaklah nak berzikir ingat aku tu kecuali orang yang buka pintu hatinya, yang ada fikiran, ada rasaan. Baru dia kenal aku buat apa kat dia. Baru dia tahu hikmah tu apa dia. 286 surah Al-Baqarah, ke sebelah kanan, pai bawah sekali. Tuan-tuan, maka kalau siapa boleh baca hikmah, dia seronok dengan Allah. Seperti mana anak boleh baca hikmah yang mak buat, dia seronok dengan mak dia, dia seronok dengan ayah dia. Sebab ayah ni kat dia ilmu banyak. Cakap dia kadang-kadang cakap lagu lain, makna lagu lain. Ada suruh buat lagu lain, jadi lagu lain. Dia seorang ayah atau seorang mak, pasal pada dia pengajaran, pendidikan dan ajar anak-anak tu. Maka ilmu hikmah ni ilmu didikan. Dia tak akan dapat pada orang yang tak mau didik, tak mau didikan dan tak mau apa-apa. Dan nanti ada masa saya baca hari Rabu, saya baca mungkin, atau bila-bila saya bacakan, mengapa ilmu hikmah tak sampai kat kamu. Seperti mana kata pendapat Yahya Mu'az Ar-Razi, dia ada pendapat dia. Ulama-ulama kata, pasal apa ilmu hikmah tak main kat hang? Pasal ada benda tak kena kat hang. Batu guru abang apa tak faham, mak abang apa tak faham lagah. Ustaz abang apa tak faham, cikgu abang tak faham, apa tak faham. Pasal ada benda tak kena kat hang. Dia blocking habis ilmu hikmah. Pasal salah hang sendiri. Pasal kendak hang sendiri, pasal benda tak kena kat hang tu banyak.
Kata Yahya Mu'adz Ar-Razi. Ada bahasa saya bincang bab ni tuan. Baik. Ulang balik. Yang pertama, ilmu hikmah berkisar pada pertama makrifat Allah. Belajar makrifat Allah, belajar kenal Allah, Allah akan buka hikmahnya. Yang kedua, belajar apa tuan? Yang kedua, ulama kata belajar untuk mengetahui apa yang akan kau lakukan pada Allah. Dan yang ketiga, belajar mengetahui apa kehendak Allah atas dirimu. Dan yang keempat, masa cukup nak berhenti dah ni. Yang keempat apa tuan? Ilmu hikmah berkisar ke mana? Pertama kata, yang keempat kata ulama, ilmu hikmah itu berkisar apabila engkau belajar mengetahui apakah dosamu dengan Allah. Belajar kena dosa. Hikmah. Supaya bertukarlah sikapmu yang buruk pada yang baik. Belajar kena silap. Belajar kena salah. Belajar kena dosa diri sendiri. Belajar. Kalau kamu tak belajar yang tu, kamu takkan faham ilmu hikmah selama-lama saya mati. Kerana ilmu hikmah Allah hantar mai pada orang insaf diri, orang yang tahu salah diri, orang yang tahu dosa diri tak mana, tak kenal tak mana, minta tolong Allah, Allah ampun. Jadi orang yang dapat ilmu hikmah apa cirinya? Rajin bertobat, rajin minta ampun dengan Allah, solat taubat tak tinggal dah, istighfar tak berhenti, tak putih-putih istighfar, astagfirullah tak berhenti. Itu cara ciri-ciri orang yang akan dapat ilmu hikmah. Kerana apa? Ulang balik, kerana yang keempat kata ulama, ilmu hikmah tak mai pada orang yang tak sibuk melihat dosa diri. Tapi kalau orang yang sibuk tengok silap diri, tak dan tengok silap orang, tahu tak? Kalau dia tengok silap kita banyak, tak dan tengok silap orang dah. Tapi sebab tak mau tengok dosa diri, duk tengok orang salah. Aib kita pun banyak, dia tengok aib orang pada. Malah tuduh orang pula tuan-tuan. Tuduh orang pula macam-macam. Kita tak nampak kat kita. Sebab padamu bukan ilmu hikmah. Kau tak akan dapat ilmu hikmah. Kenapa tuan? Yang keempat kata ulama, kerana apabila kau belajar untuk tak mengenal dosamu sendiri, maka tidak akan datang ilmu hikmah padamu sehingga kau mati. Jadi apa kita nak buat tuan? Kenang-kenang kalau bahasa Indonesia kata koreksi diri ya. Periksa, semak, muhasabah, aku silap tak mana ni? Tak mana aku silap? Tak mana aku salah? Supaya aku tutup pintu kejahatan tu, aku tutup pintu dosa tu, tutup. Berusaha untuk tak mau buat lagi. Saya sebut benda ni tapi saya tak panjangkan kalam ni lagi lah. Apa yang Allah ajak kita tuan, untuk kita sama-sama kita kongsi. Kataan dia pada tuan, as-siddiq ini. Yang ni pada siddiq, kebenaran itu, kamu tak akan jadi orang siddiq, kamu tak akan jadi orang benar apabila banyak protes. Tetapi kamu akan jadi orang benar apabila banyaknya proses. Dari mana? Kamu jadi orang yang benar, orang siddiq bila banyak proses diri. Oh, aku tak kenal tang ni, aku tak kenal tang ni. Proses diri itu. Tengok tak mana tak kenal. Silap tak mana, aib tak mana. Tutup. Minta Allah ampun. Maka kedua orang balik. Siddiq tak datang pada orang yang banyak protes. Siddiq akan datang pada orang yang banyak proses. Proses diri. Aku silap tak mana ni, malam tak bangkit ni, orang malam tak bangkit tahajud ni, contohnya. Kata Imam Hasan Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, siapa yang tak bangkit tahajud, kamu tenggelam pada dosa siang hari. Ya. Siapa tak boleh bangkit tahajud, bermakna dia tenggelam dengan dosa siang hari yang tak diampun lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nak koreksi diri, nak semak, nak muhasabah. Tak ada masa tuan nak tengok dosa orang. Tak ada masa nak tengok salah orang. Dosa kita melambak-lambak ni. Bila tengok dosa kita, kita akan sedang, kita akan tutup, kita akan tak kata orang salah. Kita yang salah.
Seperti mana doa Nabi Adam alaihissalam. Apa doa Nabi Adam bila dia ni nak minta ampun pada Allah Ta'ala? Apa doa dia? Doa dia ayat 23 surah Al-A'raf, bukan surat 153, sebelah kanan atas sekali. Ulang balik tuan-tuan, surah Al-A'raf ayat 23 muka surat 153, belah kanan atas sekali. Doa Nabi Adam alaihissalam ketika mana minta ampun pada Allah Ta'ala. Dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat 23 surah Al-A'raf, muka surat 153, belah kanan ayat atas sekali. Apa makna tuan-tuan? Rabbana zalamna, ya Allah, ya Tuhan aku, akulah yang zalim, kamilah yang zalim kami sendiri. Dia tak kata iblis. Sedangkan plot cerita tu iblis menyebab saya bagi dia kacau dia sampai dia pergi makan buah pokok tu. Tapi Adam punya akhlak Nabi ni, dia tak tuduh orang. Dia kata dia tak kata ya Allah, iblis yang jawab saya ni, Hawa lah hajat aku. Dia tak kata tu. Sebab kata ulama, kalau dituduh iblis, dituduh orang lain, seperti bertuduh Allah Ta'ala. Punya dahsyat adab ulama-ulama, pun dahsyat adab orang yang mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kamilah yang zalim kami, aku dan isteriku lah yang zalim kami, tak ada siapa-siapa ya Allah, bukan iblis, bukan siapa-siapa, kami yang silap. Standing mauqif Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Sebab kata ulama, kata Syekh Abdul Qadir ni, pasal apa Adam kata lagu tu? Kan dia padanya telah resap cahaya Muhammad dalam diri dia. Bila dia bersin, kita buat cerita lah, cerita apa? Bila Nabi Adam ni tiup roh masuk kat dia, dia bersin. Bila roh masuk, lepas kejadian alat dia ni masuk roh kat dia bersin. Kurang balik, bila roh masuk ke dia bersin. Bersin ni kata apa tuan? Kalau bersin kata apa? Alhamdulillah. Ketika bersin itulah dia kata alhamdulillah. Kata ulama, ketika itulah masuknya nur Muhammad. Sebab alhamdulillah, ha mim dal, mim ha mim dal. Subhanallah. Kan alhamdulillah itu ejaan dia ha mim dal, hamdun. Hamdun tu kalau tambah mim jadi Muhammad, buang mim tambah alif jadi Ahmad. Kata ulama, Ahmad nama langit, di bumi nama Muhammad. Itu yang jadi pada Adam alaihissalam. Bila dia bersin, alhamdulillah, masuk cahaya Muhammad dekat dia. Dan sebab itulah bila cahaya tu masuk kat dia, dia kata Rabbana zalamna, akhlak Muhammad sampai kat dia. Dia mula-mula dia kata, ya Allah, kami ampunkan dosa kami zalim kami sendiri ya Allah, bukan siapa-siapa. Sebab Muhammad telah masuk. Nabi Muhammad ni punya akhlak punya dahsyat. Sebelum dia jadi lagi, akhlak dah ada dekat Adam AS. Seperti firman Allah Ta'ala ayat 30 surah Al-Baqarah muka surat 6 sebelah kanan sebelah kiri, ayat paling atas sekali. Bila Allah kata aku nak jadikan malaikat, wahai malaikat, aku nak jadikan di bumi sebagai khalifah, ada khalifah aku nak jadikan. Malaikat kata, ya Allah, nak buat apa? Berkelahi bergaduh-gaduh, tumpah-tumpah darah semua, buat apa ya Allah? Wa yasfikud dima. Allah kata palas sekali, inni a'lamu ma ta'lamun. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam tafsir Jilani, dia kata tangni ni, Allah kata aku tahu hampa tak tahu. Maknanya aku akan keluarkan Muhammad tanpa pengetahuan hampa. Daripada Adam tu akan kubuat Muhammad, siapa pun tak tahu. Hamba takkan tahu punya kerja buat aku. Kata Allah Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Hamba takkan tahu aku buat apa. Maka ulama kata apa? Di sini menunjukkan bahawa Allah buat Muhammad. Di balik Adam itu ada Muhammad. Sebab itu bila Adam kena jadi, dia kata Muhammad, Allah suruh hormat Adam tu sebab cahaya Muhammad ada dekat dia. Allah kata usjudu li Adam, hormatlah Adam itu. Pasal apa hormat pasal Adam? Pasal pada Adam itu ada Muhammad. Akhlak Muhammad telah ada dekat dia. Hebat tuan-tuan.
Nabi SAW hebat. Sebelum wujud dia, pada keadaan diri dia telah memberi syafaat kepada Nabi Adam AS. Sebab itu kita pun tuan-tuan nak dapat syafaat Nabi ni daripada akhlak Nabi, kena jaga. Minta tolong Allah Ta'ala selalu. Minta tolong Allah Ta'ala bagi kirimkan akhlak Muhammad itu. Ilmu hikmah ni Allah beri kepada orang ada Muhammad. Ada sifat Muhammad dekat dia. Baru Allah beri hikmah. Kalau sifat Muhammad tak ada. Takkan Allah beri pada ilmu hikmah pada orang tak ada sifat Muhammad. Seorang tadi kata, ya Muaz, Allah tak akan berikan ilmu hikmah kepada orang yang ada 4 benda dekat dia. Itu cerita bab ni, itu panjang cerita masalah ini, kita cerita insya-Allah. Jadi tuan muslimin subhanallah. Saya patah balik. Ilmu hikmah ialah ilmu yang nampak silap diri. Adam kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah, kamilah zalim kami, ya Allah. Pasal apa dia tak salah? Kata ulama akhlak. Pasal apa Adam tak salah iblis? Sebab kalau Adam salah iblis, dia zalim iblis. Dia tuduh iblis, tuduh siapa-siapa ni tak ada bukti apa, itu zalim diri dia. Kalau orang percaya, pulau dia tak nanya kau tu, zalim tak? Zalim. Kata Hatim A'sam, bila kau zalim orang, kalau kau tak bertobat, engkau akan mati kafir. Allahu Akbar. Dahsyat benda zalim, dahsyat. Apa dah zalim? Menginai orang. Kata Hatim A'sam, satu ulama Allah di zaman tabi'in, dia kata siapa yang zalim orang, siapa nanya ke orang tak bertobat, dia akan mati kafir. Tak boleh mati Islamnya. Sebab zalim orang ni benda yang paling Allah marah, khianat. Ataupun sebagai orang yang menginai orang. Sebab Allah tak pernah zalim siapa-siapa. Firman Allah Ta'ala, Allah kata apa? Wala tuzlamuna fatila. Aku tak zalim hampa sama sekali. Hampa zalim hampa. Jadi Adam kata apa? Zalamna anfusana. Maknanya betul-betul, maknanya Nabi Adam nampak silap dia. Dia kenal Allah. Sebab ilmu dia kenal Allah, dia tak tuduh Allah, dia tuduh dia. Pasal dia tahu Allah Ta'ala itu siapa. Sebab pada Adam ada ilmu hikmah, sebab hikmah masuk kat dia kerana masuknya sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk aku 9 dah kita. Mudah-mudahan perbincangan kita ni mencerahkan sikit jalan menuju pada ilmu hikmah ini. Kita nak faham ilmu hikmah ni pada atau ilmu yang digilai oleh para wali Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang cukup dikendaki oleh orang yang cinta Allah Taala. Dia nak hikmah ni daripada Allah. Kerana hikmah ni ada pada Allah Taala. Jalan pertama hikmah ni, tuan-tuan, ikhlas. Ilmu hikmah akan dapat pada orang ikhlas saja. Kerana ilmu hikmah rahsia Allah. Allah tak beri pada orang tak ikhlas. Sebab ikhlas tu juga rahsia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tak mahu banyak salah silap terkasar bahasa. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa yafuzul mustaghfirin kullaitat taibin. Jumpa lagi masa depan insya-Allah. Minta maaf banyak dan insya-Allah kita ada tabung sikit kita bawa untuk bantu kami di Ma'had. Untuk badan saya pun tengah prepare juga untuk apa, untuk dapat kebenaran daripada Majlis Ulama Islam untuk bina Ma'had Tahfiz. Juga nak kena buat juga itu pun insya-Allah. Sumbangan tuan-tuan amat kami alu-alukan, dan saya doakan siapa-siapa yang menyumbang pada kami dan sesiapa juga menyumbang pada mana-mana pihak tahfiz pun, Allah bayar balik segala bantuan tuan-tuan dengan keredaannya dunia akhirat insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami cinta Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Wa hubbu man yuhibbuka, dan berilah kami cinta sesiapa juga yang cinta Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbik, dan berilah kami cintakan segala amal yang mana amal itu boleh membawa kami cinta Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكم الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.